Saya berhadapan dengan situasi seorang jemaah wanita, jemaah umrah meninggal dunia, tiba ajalnya beberapa ketika sahaja sebelum masuk ke dalam kapal terbang. Tuan-tuan dan puan sekalian, peristiwa ini berlaku pada 2019. Sewaktu itu saya bertugas sebagai pegawai airport untuk sebuah syarikat umrah dan pelancongan bersama dengan sahabat saya, saudara Hazim Fikri. Kami berdua bertugas pada hari tersebut untuk menguruskan bagasi jemaah, buat taklimat sebelum mereka masuk ke pintu pelepasan. Selesai semua, kami dah nak menuju ke parking kereta KLIA untuk kami balik ke pejabat. Kemudian dalam perjalanan kami ke parking, kami dihubungi oleh seorang mutawif mengatakan ada seorang jemaah tenat dekat airport. Kapal dah nak depart dah ni, kapal dah nak take off dah. Jadi sampai di pintu pelepasan tersebut, saya lihat ada seorang makcik sedang terduduk dan ada beberapa orang pegawai Malaysia Airlines bersama dengan makcik tersebut cuba untuk bantu beliau lah, tanya kenapa tenat. Tapi masalahnya kapal dah nak depart ni, kapal dah nak off chop dia panggil. Off chop tu maknanya kapal nak keluar parking dah. So jadi saya pergi kepada jemaah tersebut, saya cuba dekati dia, saya tanya makcik, makcik kenapa? Makcik penat. Makcik nak rehat kejap. Tak apa, bagi family makcik masuk dulu. Jemaah ni dia pergi 3 orang beradik. Jadi dia suruh kakak dengan adik dia masuk dulu. Kakak dengan adik dia pun rasa berat sangat nak tinggalkan dia sebab memang plan nak pergi rumah 3 orang dah, tapi dia orang pergi terpaksa masuk 2 orang tu sebab kakak dia kata nak rehat kejap. Sebab tak larat sangat dah nak pergi berjalan masuk, padahal pintu depan tu je. Dia cuma tak larat sangat dah. Jadi masuklah kakak dia dengan mutawif-mutawif lain atas arahan pihak penerbangan juga pun. Syarikat penerbangan pun terpaksa kena ikut timing. Mereka terpaksa masuk ke semua jemaah dulu, masuk semua passenger, masuk dalam kapal. Kemudian mereka cuma bagi masa lebih kurang 1 ke 2 minit supaya makcik ni buat decision lah sama ada nak teruskan ataupun nak stay. Tak boleh fly kan. So makcik ni kalau ikut kategori sebetul dia dah not fit to fly. Jadi bila yang lain dah masuk, saya duduk dengan makcik tu, saya bagi dia air. Bagi dia air, makcik minum, makcik rehat. Cuma kita masa tak banyak. Kalau makcik boleh gagahkan kejap untuk masuk, bagus juga, boleh terbang terus. Kurang-kurangnya boleh rehat dalam kapal terbang. Makcik tu kata tak apa, bagi makcik rehat kat sini je. Dia rehat, kemudian dia minta baring. Jadi di kawasan kerusi dekat pintu pelepasan tu boleh baring sebab tak ada orang, semua orang dah masuk dalam kapal. Maka beliau pun baring. Beliau baring atas kerusi, saya menghadap beliau dalam keadaan melutut atas lantai. Saya menghadap beliau dan saya pegang tangan beliau. Makcik kalau nak tertidur bagi tahu tau. Makcik jangan senyap je. Kalau nak apa-apa bagi tahu. Makcik tu kata dia angguk. Dia tak cakap apa lah, dia angguk. Kemudian dalam beberapa ketika, lebih kurang 5 ke 10 minit, kapal dah take off dah tu. Kapal dah airborne dah, kapal dah naik dah. Jadi kat situ makcik tu tiba-tiba dia senyap. Saya dah tak dapat rasa nadi dia. Saya pegang tangan dia tu, saya cuba goncang bahu dia. Kemudian saya urut dahi dia. Makcik okey tak ni? Saya tanya dia, makcik okey ke tak? Makcik, dia diam je, tak ada respon. Saya pegang tangan dia, saya bisik, makcik mengucap istighfar. Makcik mengucap doa banyak-banyak. Saya tahu dia tak respon, tapi saya cakap juga. Jemaah wanita tersebut, jemaah umrah yang hanya beberapa ketika nak menunaikan umrah, ajalnya pergi di saat tangannya digenggam oleh saya. Jadi kami hubungi keluarga, kami hubungi pihak berkuasa, polis datang. Tuan-tuan dan puan, ajal beberapa ketika saja sebelum dia nak menunaikan umrah. Ajal maut tu memang datang dengan Allah. Kan? Sedih tuan-tuan dan puan. Itulah yang boleh saya sampaikan, insya-Allah. Semoga ini dapat menjadi iktibar, dapat jadi pengajaran kepada saya yang bercakap dan juga anda semua yang menonton. Kita jumpa lagi untuk next episode. Stay tuned. Assalamualaikum.